Orang-orang di luar sana boleh melihat warisan Melayu di sini. Adat Melayu, budaya orang Melayu, makanan, pakaian. Dan kita mempertengahkan silat di sini kerana untuk mengangkat martabat silat tu letak di satu tahap yang lebih tinggi lah. Kita benda warisan kita ni biar berpanjangan, selagi hayat kita di kandung badan. Sisinya terselit sejarah lampau. Bumi bertuah di utara Semenanjung ini menyimpan cerita mereka. Suasana tenang dan masyarakat majmuk di sini memakmurkan. Terkenal dengan gelaran Negeri Jelapang Padi, Kedah Darul Aman merupakan negeri yang amat bersejarah di Malaysia. Kewujudan gambaran kehidupan sepanjang lembangan Sungai Muda adalah hasil proses perkembangan budaya dalam masyarakatnya sejak lebih 5,000 tahun dahulu. Lakaran yang terhasil merangkumi beberapa zaman evolusi kebudayaan manusia sejak prasejarah, protosejarah sehingga kini. Kehidupan manusia prasejarah yang dekat dengan kepercayaan alam sekitar kemungkinan menjadi asbab dalam melengkapkan proses sekitaran sosio kehidupan manusia suatu ketika dahulu. Kini, sebuah perkampungan adat Melayu lama dibangunkan semula di Pendang, Kedah. Seri Banian. Seri Banian ni bermaksud seri itu cahaya, ban tu kampung, nian tu adalah tempat yang sunyi. Penduduk di kampung ni, orang Melayu di sini, kebanyakannya boleh berkata 90% boleh bahasa Siam, bahasa Thailand. Dan kita mengambil gabungkanlah ban, nian. Ban tu bahasa Siam dan nian ni bahasa Melayu. Ban nian bermaksud kampung. Kampung siang sunyi. Perkampungan ini diwujudkan berdasar adat dan budaya suku kaum masyarakat Melayu terdahulu seperti Aceh, Banjar, Rawa, Sunda dan lain-lain. Saya mendapat idea ni apabila saya ke Indonesia beberapa tahun yang dulu. Saya melihat di Indonesia dia ada setiap daerah ada kampung adat, ada kampung budaya dan ada di kampung tu mengekalkan warisan budaya dan setiap daerah-daerah ni ada budaya-budaya sendiri. Jadi saya balik tercetus idea tu untuk buat benda yang sama di sini untuk tetapan generasi-generasi ke depan lah. Rumah tradisional yang dibina tetap mengekalkan keasliannya mengikut rujukan pakar dan bukan rekaan baharu. Sering menjadi lokasi fotografi, balai seri ini menempatkan restoran serta tapak persembahan kepada para pengunjung. Saya juga terlibat dalam pembinaan rumah-rumah ni dan idea reka bentuk semua ni daripada orang tua-tua dulu yang cara nak buat dia kan supaya tak lari daripada adat orang tua-tua dulu. Di samping tarikan pelancong, muzium dan pusat pameran sejarah, reka bentuk ciri binaannya sering dijadikan rujukan sumber pendidikan pengkaji di universiti tempatan dan antarabangsa. Sebenarnya kita buat tempat ni untuk orang bersilat, untuk gelanggang silat, ada latihan silat.
latihan gendang saja. Apabila seorang profesor daripada Universiti Negara Amerika datang ke sini membawa 6 pelajar dia untuk mengkaji binaan rumah orang-orang Melayu. Jadi di situlah tercetusnya idea untuk saya buka satu tempat untuk kunjungan orang ramai, orang awam. Berusia 41 tahun, anak jati Kedah ini dan seorang sahabatnya adalah orang kuat di sebalik cetusan idea kampung Seri Banyan. Berbekal ilmu merantau ke serata Nusantara, anak keempat daripada 6 beradik ini ingin memartabatkan warisan negara di mata dunia. Tujuan saya memilih tempat ini supaya semua orang di luar sana mengetahui adat Melayu, budaya orang Melayu dan juga apa bukan daripada segi budaya saja, juga makanan, pakaian dan yang lainlah yang menyentuh dan orang kata apa tu yang membabitkan orang Melayu. Jadi orang-orang di luar sana baik di Malaysia atau di mana-mana pun boleh melihat warisan Melayu di sini. Sesuai dengan kedamaian suasana sekitar dan keharmonian penduduknya yang sepakat, kewujudan perkampungan agak jauh di pedalaman ini memberi limpahan rezeki buat mereka. InsyaAllah di hadapan ni kita akan buat replika istana, balai rong, balai nobat, Kuala Mandi untuk kanak-kanak, galeri jualan, souvenir dan lain-lain lah. Lepas tu kita mungkin di sini mungkin kita akan buat theme park Melayu. Ada gerai-gerai jualan berkonsepkan Melayu. Dan di sini juga nanti pekerja-pekerja dan pengunjung diharuskan berpakaian Melayu lah. Restoran Kampung Seri Banyan menyajikan pelbagai jenis menu yang dihidangkan secara tradisional. Sebab pertama kali saya datang ke sini, saya rasa tempat ini sangat klasik dan indah. Kemudian saya sebagai generasi muda, saya rasa saya tak dapat waktu zaman dulu-dulu tu. So bila saya datang sini, saya dapat menjiwai macam mana nenek moyang kita pada masa dulu makan, minum. So saya dapat rasalah macam mana makan, beraraskan daun pisang, minum dalam bekas bambu tu. Okey, so saya sangat puas hati dan seronok. Kunjungan Aimi Syafa bersama keluarganya dari Lenggong Perak banyak memberi pendedahan kepada pelajar jurusan Multimedia dan Dakwah Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar ini. Arkitektur dia macam saya tengok zaman B. Ramlee. So macam saya zaman tu saya tak ada. So sekarang ni saya dapat tengok depan mata saya. So sebijilah macam tu. Lebih mesra disapa Dale, bekas penyanyi dan pernah melakukan kerja sebagai tukang kebun di Kuala Lumpur. Impiannya untuk membangunkan kawasan seluas 8 ekar itu kini menjadi kenyataan. Hasrat guru utama silat Seri Banyan ini juga untuk memurnikan fahaman dan gagasan berpaksikan ilmu, amal, akhlak seperti mana leluhur bangsa. Paling menarik tempat cara hidangan dia, lepas tu ada tempat memanah dan juga ada berkuda lah. Saya harap tempat ni diperluaskan lagi supaya ramai lagi pengunjung yang dapat datang dan ramai lagi lah generasi sekarang dapat merasai apa yang saya rasa lah. Kini, replika binaan yang terletak di kampung Bendang Bukit, Mukim Rambai, Kubur Panjang Pendang ini menjadi lambang untuk memperkasakan jati diri dan semangat bangsa. Seni warisan budaya berupaya menggambarkan ciri-ciri keunikan sesuatu bangsa. Kesenian pula merupakan produk pertunjukan atau persembahan yang memiliki ciri-ciri estetika, keindahan atau kecantikan. Dua sahabat ini antara watak utama yang berperanan besar dalam persembahan muzik di Seri Banyan. Masa saya minat main gendang ni, masa tu kawan-kawan aja. Lepas tu masa tu saya minat tu, saya nak beli mahal. Saya buat. Saya buat sepela ni lah.
Sambung warisan hang tu. Lebih dikenali dengan panggilan Pak Suli, pesawah berusia 55 tahun ini mula tertarik untuk bermain gendang silat ketika berusia belasan tahun sewaktu bersama rakan-rakan ke majlis-majlis kerajaan. Dia kayu nangka tu okey lah. Kayu temdak tu dia payah buat sikit pasal dia dia songsang kan. Masalah kayu nangka ni dia mudah buat pasal kita jolok pun mudah. Sebelah kecil ni kulit kambing, sebelah besar kulit lembu. Jika kita pasang semua siap tu okey. Lebih 20 tahun bermain dan membuat gendang, bapa kepada 5 orang anak ini ingin mewariskan ilmu di dada kepada generasi seterusnya. Ni kulit kambing ni bunyi dia nimpih. Belah kulit lembu ni bunyi dia tebal sikit. Ni dia nipis sikit. Ni. Dia bunyi lain dah sebelah ni. Ni. Tergolong dalam kepakaran pandai besi, Mustafa Abdullah atau lebih dikenali penduduk setempat sebagai Pak Long Cik Pa, antara pembuat keris dan senjata berasaskan besi yang aktif bermain muzik. Rasa seronai ini terletak dari jiwa kita sendiri. Setelah jiwa kita merangkum dengan perkataan seronai dan lagu-lagu yang apa didendangkan oleh seronai itu, dan pembawa seronai itu sendiri dan petiupan dia itu akan merdukanlah irama-irama yang dikatakan serba nikah lagu. Serunai menjadi dambaan hati mereka sekeluarga. Pertama, seronai ini salah satu dalam kumpulan gendang dikatakan orang Kedah panggil ni Tok Ponglu. Pertama kali kalau tak ada seronai, dia akan pincanglah satu lagu. Kedua, kalau irama seronai tak berbunyi, ibu gendang dan anak gendang ni tanpa haluan untuk membunyikan dalam satu kumpulan seni silat gendang warisan Kedah. Kini, segala ilmu diperturunkan kepada waris seterusnya dengan menghadiahkan sebatang serunai kepada anaknya sejak berusia 12 tahun. Nak buatkan batang serunai ini akan gunakan kayu merebau. Di merebau, selepas dia ambil merebau, akan campuran dengan lagi satu kayu dinamakan kayu betus. Kayu betus ni untuk kegunaan dia buat serombong serunai. Kalau kata orang kampung panggil serunai. Selepas dia serunai kan diadun dan ditebuk dan dilarik, jadilah sebatang serunai begini. Di usia 59 tahun, anak jati Alostar ini ingin kesemua 7 orang anaknya mengenali serunai. Dan di usia 26 tahun, Muhammad Zulhel Mizan semakin mahir mengendalikan serunai, antara instrumen utama dalam keluarga muzik gendang silat Kedah. Dalam 7 lubang ni, kita akan bunyian dia masing-masing bunyian. Selepas di bunyian tu, dia adakan satu alat mencucikan lubang ni, nak memadukan suara, nak padatkan suara tu, kenalah petiupan seronai, berbunyikan seronai, sambil berbunyi, sambil itulah kita cari nada dalam sebatang seronai ini. Selepas di batang seronai ini, bermaknakan satu komponen lagi, pipit ataupun dikatakan mali. Dibuat sendiri, diadun sendiri dan diolah sendiri oleh tukang seronai sampai ke bunyian yang mana kita kehendaki dari tukang seronai buat. Seronai tu kalau main seronai ni tak ada gendang, tak ada seronai. Malam ini, mereka akan membuat persembahan di khalayak kampung Seribanian. Kita benda warisan kita ni biak berpanjangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk menghafal Quran ni, dia perlu satu suasana yang tenang, perlu fikiran yang tenang, jiwa yang tenang, supaya mudah Al-Quran yang kita baca tu untuk masuk dalam ingatan kita, untuk kita hafal, untuk kita ingat buat selama-lamanya. Kita perlu suasana yang tenang,
jiwa yang tenang, yang tenteram. Jadi kita bawa datang ke sini, ke tempat yang betul-betul sunyi, jauh daripada hiruk pikuk bandar. Sebab kita nak bagi mereka tenang, dan kita jalankan juga aktiviti untuk mengasah bakat, untuk asah mereka punya minda mereka, fikiran mereka, supaya minda mereka lebih tajam lagi lepas ni untuk teruskan hafalan mereka. Menjadi asas kepada pewujudan jati diri dan toleransi, mereka menerima kunjungan Mahat Tahfiz Amirul Husna Al-Rustar. Saya berada di Tahfiz selama 3 tahun. Keluar macam ni lebih kurang ada 4-5 kali. Alhamdulillah, yang ni yang paling menarik dan banyak pengalaman yang saya dapat. Seperti pengalaman yang saya dapat, boleh kita belajar tentang berdikari, adab dan macam-macam lagi lah, perkara-perkara yang menarik di sini. Kita dapat bangkitkan asal-usul Melayu kita yang banyak pupus lah zaman sekarang ni. Kira kita sebagai orang Melayu ni sepatutnya menaikkan lagi tentang Melayu dan agama kita, insya-Allah. Seni menjadi manifestasi tamadun kehidupan sesebuah negara dan peranannya cukup besar dalam pembangunan masyarakat. Harapan saya sekarang, pertama sekali saya galakkan anak-anak saya, dan warisan saya ni akan mewarisi lebih anak saya dan kawan-kawan sahabat-sahabat anda yang mana berminat dan minat warisan ni, jangan diputuskan. Sebab warisan ini warisan terdiri nasional zaman ke zaman. Malah warisan kita ini kalau putus, kemungkinan anak-anak muda sekarang tak berminat dalam mainan kendang silat Kedah. Bagi Pak Su, Pak Long dan rakan kumpulan pemuzik ini, tiada yang lebih menggembirakan apabila melihat sambutan yang diberi terhadap persembahan mereka. Pak Su duk cadang nak cari hak lapis-lapis muda ni untuk buatkan genang kan, untuk masa depan supaya tak pupus. Membuat persembahan setiap hujung minggu antara wadah yang menjadi potensi tarikan pelancongan di kawasan ini yang mampu menggerakkan sektor ekonomi masyarakat setempat. Bagi generasi baru, mereka pewaris menjaga dan memartabatkan kesenian yang ada. Bezanya dia tempat lain dengan sini ni, satunya bezanya tempat suasana tu. Suasananya dengan perkampungan Melayunya tu. Dan walaupun tak pernah merasa tempat ni itu suasana dulu, tapi dengan adanya kampung macam ni, rasa macam satu kelainan. Timbul semangat tu. Jadi macam tu. Ya, semangat tempat ni lagi. Baik di Seribanian mahupun di sekitar negeri Kedah, mereka tetap membuat persembahan sepasukan. Ratu bangsawan. Menjadi tunjang kepada kebudayaan sesebuah masyarakat sejak turun-temurun, makanan antara intipati yang mempunyai identiti tersendiri di sini. 10 orang petugas didedikasi untuk memperkenalkan cara hidup masyarakat Melayu Nusantara. Pelbagai kemahiran termasuk seni pembinaan dan pertukangan, pertanian, muzik, silat juga penyediaan makanan menjadi sandaran mereka. Makanan yang istimewa di sini, sate antar berahi, ayam antar kasuma dan juga kuih ampidah. Itu yang sering orang minta di sini. Harga makanan di sini sama saja macam kat luar lah. Kalau ambil set, dia ada set, dia ada macam ala carte kan. Tapi kalau ala carte tu lebih kurang sama macam kat luar lah. Kita di sini berkonsepkan Melayu, kampung. Tidak ada cas. Tidak ada cas tambahan, cas servis ke tak ada. Dia kira macam sama di luar saja.
Dan menu-menu kat sini semua ni nama yang saya yang letak. Saya yang letak nama-nama di zaman dulu kala lah kita ambil tu. Bagaikan kembali ke masa lampau, perkampungan pelancongan berasaskan warisan ini menawarkan pengalaman suasana zaman silam. Nama resepi ni ayam ni nama ayam panggang Antarkasuma. Resepi ayam ni saya gabungkan 3 negara, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Kenapa nama Antarkasuma? Sebab kita di sini konsep Melayu dan kita ambil balik nama-nama Melayu yang dah dilupakan kan. Macam Antarkasuma, Antarberahi, sate kan dan lain-lain lah makanan-makanan di sini lah. Serai dulu. Kuah. Di zaman dahulu, tanaman yang dihasilkan kebanyakannya berada di sekeliling rumah atau di kebun berhampiran. Halia pun tak buat. Bahan-bahan mentah itu tidak perlu dibeli dan boleh diperolehi dengan mudah. Bawang. Masyarakat Melayu yang tinggal di kampung menanam pelbagai tumbuhan seperti padi, ubi kayu dan keledek, pisang, serai, cili, pucuk cekur manis serta pelbagai sayur-sayuran. Ni bahan-bahan yang dia adun tadi ni lah. Bahan halia apa? Masuk kicap tadi. Kicap lagi. Masuk kicap dengan serbuk ketumbar dalam ni. Serbuk ketumbar. Okay, lepas tu. Baik, nanti kita akan buat cabai dia pula. Cabai ni maksud dia apa? Sos dia. Sos untuk ayam panggang tu. Dia lebih kurang dalam, ikutlah kalau banyak ni, kita pecah minyak, kita bubuh dengan ni. Di Seribanian, kesemua menu adalah daripada hasil air tangan Dil sendiri. Okey, itu boleh bakar. Bergelar guru utama seni silat Harimau Bangsagara, pemuda berusia 41 tahun ini mula mendalami ilmu pertahanan diri melalui Allahyarham bapanya. Di samping mendapat jemputan di pelbagai gelanggang dan seminar persilatan Nusantara, Dil juga amat dikenali oleh anak-anak muridnya di sekitar Singapura, Brunei dan Indonesia. Seni silat Harimau Merah Bangsagara menggunakan kecintaan mempertahankan diri, menggunakan gunaan dia sini, sini. Berbekalkan pengalaman sejak berusia 12 tahun, anak kelima daripada 7 adik-beradik ini turut mencurahkan ilmu persilatannya di pentas Seribanian. Hari demi hari, latihan perlu diperkemaskan. Rasa dia macam semangat tu, Mas. Dia pakai baju ni. Semangat dalam diri tu, Mas. Dia rasa semangat dia tu, nak lawan tu. Lain macam. Tenaga dia tu, Mas, nak lawan tu. Berusia 30 tahun, Syahmi Abdul Kahar menumpukan pendidikan insan dan kemahiran mempertahankan diri yang menjadi amalan penting dalam ilmu seni silat Harimau Bangsagara. Juga untuk mengajar dan belajar, sambil mengajar sambil belajar. Dengan mengajar dan belajar untuk menurunkan ilmu itu bukannya mudah. Dia ada mempunyai step-step untuk silibus-silibus, peringkat-peringkat macam tu lah. Sampai ke tahap bermain senjata tempur. Kalau biasanya, kalau single seorang, kita yakin untuk diri kita sendiri. Kalau tempur ni, kita kena jaga kawan, kita kena jaga diri kita sendiri. Okey. Nak. Dah, ambil. Pak. Ambil. 9 tahun mendalami seni ini, baginya silat tidak ketandusan pemimpin yang terus memugar dan menanam semangat disiplin dalam diri. Keseronokan silat Seribanian ni, dia bermacam-macam senjata ada. Dalam mempunyai lebih kurang 50 lebih senjata. Lepas tu lagi dengan cara permainan dia yang agak dengan cara jarak dekat. Lepas tu kena ada ketakasan. Lebih dikenali sebagai Ad-Din, anak kedua daripada 3 adik-beradik ini inginkan agar seni silat kembali ke pangkuan masyarakat. Berusia 32 tahun, dia kagum dengan warisan persilatan yang mampu menguatkan kesatuan dalam kalangan warganya. Keseronokan ni kita boleh mengembangkan lagi dan
tunjulkan budaya Melayu supaya tak hilang. Kerja silat ni sebenarnya kami bermain dalam jarak yang dekat dan menggunakan senjata yang betul walaupun pengunjung yang datang yang kat sini walaupun pertunjukan tapi menggunakan senjata yang betul dengan jarak yang dekat. Dahulu, pencak silat merupakan wadah membebaskan diri daripada kekuasaan penjajah. Ia mencapai kemuncaknya dengan penggunaan senjata. Kebanyakan senjata di sini dibuat sendiri berdasarkan kegunaan dan kisah daripada turun-temurun, seperti tapik kali ini digunakan untuk hujungnya digunakan untuk memanjat kapal dan bahagian ini pula untuk membawa pakaian ketika mengembara begini. Jadi Syami, boleh tunjukkan saya asas untuk mulakan silat harimau Sri Banyan? Ya, mula duduk kiam ni. Lepas tu kaki kanan luar. Okey, dia menepis, menyerang. Menyerang. Ada ubah kuda-kuda pun di situ. Contoh, abang tumbuk saya. Okey. Kalau saya nak tumbuk sini, saya akan serang. Okey. Faham. Dan amat berkesan langkah yang diberikan. Terima kasih Syami. Ketika saat mendepani seni warisan dan kreativiti dalam mencapai satu gagasan di Nusantara, Dale menggarapkan ideanya di sini. Selain makanan yang orang suka di sini adalah satu lagi view dia, satu lagi dan juga ciri-ciri pembinaan rumah yang dah tak orang tak jumpa. Dan apabila orang tua-tua atas ni, orang-orang yang beragama atas ni akan mengimbau balik kenangan masa kanak-kanak. Yang tu saya dapat feedback yang tu ialah. Rumah Melayu lama memiliki identiti dan reka bentuk tersendiri. Di Malaysia, perbezaannya adalah struktur bumbung pada rumah. Lazimnya, ia berdindingkan kayu, beratap nipah atau rumbia. Di samping chalet, pelbagai rumah tradisional akan dikumpulkan di sini. Tempat ni sesuai lah untuk keluarga untuk berada sebab tempat ni dia lebih kurang macam taman rekreasi. So tempat-tempat ni macam zaman dulu-dulu orang nenek moyang kan. So kami yang orang muda ni berkesempatan lah untuk tengok-tengok tempat ni. So tempat ni unik lah sebab dia diperbuat daripada buluh kan tempat dia kan. So sejuk lah tempat dia. Bagi Nurdania Irdina dan keluarganya yang tinggal di Sarawak, kunjungan ke resort berkonsepkan binaan tradisional ini memberi peluang kepada golongan remaja sepertinya untuk melihat dan merasai pengalaman itu. Manakala bagi Nur Azalina Ruslan, ibu kepada 5 orang anak ini inginkan pendedahan kepada keluarganya bagi mengenali seni bina kediaman Melayu asli. Boleh letaklah macam apa yang orang selalu naik kan, macam contohlah gajah ke. Lepas tu tak ke taman permainan ke nanti budak-budak boleh main. Saya dah ada kat sini satu hari. Tak biasa sebab selalu duduk dekat pekan je kan. Sini nampak macam unik sikit. Dengan adanya usaha mengekalkan elemen-elemen kesenian seperti ini, identiti masyarakat yang diketengahkan akan lebih terselah dan dikenali ramai. First time datang situ rasa gembira sebab dapat luang masa dengan keluarga, nangga rumah tradisional. Pasal dapat naik kuda dengan family lah. Rasa tenang dan nyaman dengan dapat makan tradisional dan menarik. Berjaya memperkenalkan budaya masyarakat lampau, status kehidupan golongan bangsawan suatu ketika dahulu menjadi antara produk pelancongan yang unik di negeri Kedah. Perasaan saya apabila melihat pengunjung yang ramai datang sini dengan feedback yang baik, kita rasa macam apa yang kita buat ni, yang bersusah payah ni seperti dihargai. Dan satu lagi, kita rasa penat letih kita ni dah berbayar dengan apa yang tengok pengunjung datang ni. Bagi mereka sekeluarga, setiap pengalaman yang dirasai cukup memberi kepuasan. Ia ibarat berkunjung ke sebuah perkampungan yang mengumpulkan semua warisan tradisi di satu lokasi bagi tatapan generasi muda.
bertunjangkan kekuatan intelektual dan kemahiran, seni silat adalah salah satu perlambangan akal budi. Majdi, Abdul Rashid dan Lina dan pasukannya akan mengadakan persembahan bagi mencerminkan falsafah, perlakuan, emosi dan gaya hidup masyarakat terdahulu di Nusantara. Pasti, seni silat mempunyai asas ilmunya yang tersendiri. Dipacu oleh tenaga muda, seni persilatan terus dapat dihargai dan menjadi relevan sepanjang zaman. Rasa macam gemuruh, macam mana? Semangat dia tu lagi datang dalam diri saya. Macam mana lah semangat tu dalam diri saya. Semangat nak main tu lagi saya ni. Malam Minggu paling sibuk di Seri Banyan. Pementasan mereka malam ini diibaratkan sama seperti mempertahankan seni warisan bangsa. Melalui penyelidikan, perkongsian dan penyebaran ilmu seni rumpun warisan Melayu di sini, secara tidak langsung, ia dapat melahirkan generasi yang mempunyai kekuatan luaran dan dalaman serta melestarikan budaya bangsa. Saya memilih konsep ni sebenarnya untuk orang-orang di luar sana melihat halusnya Melayu ni. Dan pakaian Melayu ni jarang ada apa macam satu pakaian yang bila kita pakai berbusana ni dia ada macam satu aura, orang kata bila kita pakai ni kita rasa macam oh dia ada macam satu semangat. Menggabung jalinkan elemen seni budaya dan olahraga, pakaian tradisional silat amat penting di dalam gelanggang. Ia melambangkan identiti pesilat. Kalau ada muzik, saya rasa bentuk penari saya lebih semangat. Saya nampak musuh saya macam main. Orang nak main dengan saya macam depan itu. Cerita di sebalik permainan cindai Seri Banyan ini dikatakan berlaku di utara semenanjung tanah air suatu ketika dahulu. Beberapa pemuda datang mengganggu 7 puteri yang sedang bermain di taman. Dengan kepakaran ilmu persilatan cindainya, Seri Kandi Banyan yang paling sulung dan jelita menewaskan mereka. Saya membina perkampungan di sini. Perkampungan ini adalah perkampungan Melayu, adat Melayu, di mana perkampungan di sini merangkumi semualah persilatan, budaya Melayu. Selain silat ada tari-nari, ada persembahan teater dan lain-lain yang membabitkan budaya orang Melayu lah. Dan kita mempertengahkan silat di sini kerana untuk mengangkat martabat silat tu letak di satu tahap yang lebih tinggi lah. Itu impian dan azam saya lah. Bukan silat saya saja, mungkin silat lain pun kita akan jemput dan kekalkan di sini, insya-Allah. Memerlukan kemahiran dan ketangkasan mental dan fizikal, seni ini berkembang melalui rakyat jelata, seterusnya menjadi suatu kesenian desa. Peristiwa macam pernah kena sabit, kaki luka masa tu. Jadi masa tu saya jadi macam rasa takut. Itulah satu pertama kali yang pernah saya jadi, yang pernah saya kena waktu saya main silat dan tempuhan cindai ni. Tersebar seantero Nusantara, sejak abad ke-7 Masihi, pencak silat menjadi seni mempertahankan diri yang digeruni. Harapan saya nak kekal kat sini, dan saya nak belajar lebih, nak menjadi guru cindai. Nak tahankan, nak mengajar anak-anak murid saya untuk nanti.
berpaksi kepada penaklukan pelangkauan ruang silat berlaku sebelum wujudnya persempadanan negara. Masing-masing memainkan peranan mereka, sama ada pesilat mahupun pemain muzik gendangnya. Rahsia dia ni dia melalui pernafasan. Tak semua orang yang boleh sebenarnya ni. Dia nak jadi kawalan nafas dia, angin dia. Kalau tak hati nak kawal, dia akan jadi slang lain. Dia akan jadi macam apa. Untuk semua, contoh macam satu lagu. Kita telajak angin, dia akan jadi sumbang. Contoh dia. Macam itulah. Dari macam masuk dari jangan silat, selalunya dia akan ikut silat ni, dia akan ikut kehaluan kepada gong. Okey, kalau silat taut langkah tu melalui gong lah. Nak berpandukan gong, kalau yang nak berpandukan sonai genang ni sebab dia banyak bertingkah. Sonai dengan genang ni. Selalunya nak pandukan bab silat ni melalui gong lah. Dia akan bunyi sebab dia jarang-jarang bunyi gong. Selalunya kalau daripada gong bunyi ke bunyi tu tak lama. Gong, gong, gong. Melalui tu lah langkah pergi silat tu. Ikut melalui gong lah yang mudah. Kisah pertelingkahan dua panglima di dalam istana yang diganggu dengan jolokan tombak dari lantai membawa kepada pertempuran sambil bersila di atas talam menjadi persembahan bertingkah. Silat Sri Banian ini bukan mempunyai banyak cabaran. Dia bukan saja untuk mendisiplinkan diri kita, untuk menguatkan jati diri kita, menerapkan warisan dan wasilah budaya Melayu ni untuk jati diri masyarakat orang-orang Melayu ni. Bukan sahaja keperluan untuk membela diri, rentak silat juga lambang kepribadian bangsa dan seni budaya yang sudah sebati dengan jatuh bangun sesebuah kerajaan lama ketika menegakkan kedaulatan bangsa. Masa tu, masa pukul tu masa tu sedap lah dia kata. Bila sedap tu, masa tu lah minat lah. Lepas tu, masa sonok lah. Masa menonton ramai tu, sonok. Silat Harimau Bangsegara menjadi simbolik kegemilangan masyarakat, kesetiaan yang kukuh kepada kepimpinan raja-raja, bersatu padu serta taat kepada agama bangsa dan tanah air. Harapan saya membina tempat ni bukanlah untuk mencari sesuatu yang meletakkan diri saya di satu tahap yang lain, yang tinggi ke apa. Semua saya mengharapkan apabila saya membina tempat ni, orang-orang Melayu dan orang-orang di luar sana boleh melihat apa itu orang Melayu, apa itu warisan Melayu. Ada apa pada Melayu ni? Sebenarnya Melayu ni seninya sangat halus. Kan, warisan-warisan Melayu. Dan saya mengharapkan satu masa nanti anak-anak Melayu dan semua orang-orang di luar sana, tak kira kaum apa, bangsa apa, semua ke sini untuk melihat kebudayaan Melayu dan apa itu Melayu. Usaha kecil menjadi besar. Gabungan penyatuan dan kelestarian penduduk setempat. Pencak silat yang dipaparkan sekadar simbolik kepada keamanan dan jati diri. Agar jangan dibunuh seni budaya warisan bangsa di tanah bumi bertuah ini, supaya subur disemai sepanjang generasi. Kampung Sri Banian menggamit kenangan Melayu di zaman